Mari kita buka Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 14. 我们打开我们的圣经，在约翰福音第1章第14节。 Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 就是从这世界道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是福独生者的荣光。 Kita kenal dulu Injil Yohanes sebelum masuk lebih dalam. 我们先要了解一下约翰福音。 Injil Yohanes berbeda sekali ketika bicara tentang kelahiran Yesus. 约翰福音如果讲到耶稣的降生，有跟其他的福音有一些分别。 Kalau Injil Matius, Markus, Lukas memaparkan fakta dan sejarah seputar kelahiran. 如果马太福音、路加福音是讲到历史的记载， Ada tokoh di kelahiran Natal seperti Maria disebut, Yusuf disebut, 有些人物就是好像玛利亚、希律王， Gembala, 还有牧羊人， Majus, 还有那个东方的博士 Herodes. 希律王。 Tapi kalau kita lihat Injil Yohanes, 但是如果我们再看这个约翰福音， nama-nama itu nggak disebut. 这些名字就没有提到了。 Lahir di tempat mana? Fakta nggak disebut. 他在哪里出生也是没有记载， Urutan sejarah bagaimana proses kelahiran nggak disebut. 历史的顺序也是没有记载。 Karena Injil Yohanes memakai kacamata kekekalan melihat kelahiran Yesus. 因为约翰福音是以永恒的眼睛来看， Dia tidak melihat kelahiran Yesus dari fakta dan histori sejarah. 所以约翰福音是从这个历史来记载这个福音。 Tetapi Injil Yohanes mengajak kita melihat dari sudut kacamata Allah. 所以约翰福音是以神的眼光来看这个世界。 Jadi hari ini kita mencari apa makna, apa filosofi, apa isi teologis dari kalimat Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi. 所以约翰福音的第1章第14节，它的神学道理是在什么呢？ Dalam satu ayat tadi ada dua kalimat yang penting. 在这节方面有2个词， Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. 就是主耶稣是道成肉身。 Boleh sama-sama ucapkan dengan saya? 我们一起可以念， Ulangi ya. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. 1, 2, 3. 主耶稣是道成肉身，住在我们中间。 Kalimat yang kedua, 第2句， diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. 充充满满的有恩典，有真理。 Sama-sama 一 ucapkan. 起来念， 1, 2, 3. Diam di antara kita dan kita telah melihat 看 kemuliaan. 到他的荣光。 Wah, boleh tepuk tangan untuk semuanya ini langsung hafal 我们 nih. 一起来拍手一下。 Puji Tuhan, ya. Dua kalimat ini 这2句话 akan mengantar kita memahami tema firman Tuhan yang bicara tentang firman telah menjadi manusia. Maknanya apa? 所以我们更深入的了解道成肉身的含义。 Mari kita mulai dengan ilustrasi seperti ini. 我们看了一些例子， Saya tentu tidak mengenal seluruh jemaat satu persatu. 当然我不能够认识全部的会众， Saya orang baru. 因为我是新来的。 Saya paling tahu nama penerjemah kemarin karena dia antar saya makan sampai ke Hong Kong. Namanya bakmi Hong Kong. 他就是知道我的名字了。 Dan saya kenal Musa Nathan. 我也认识Nathan牧师， Tapi selebihnya nggak begitu banyak ya. Ada beberapa contoh-contoh dan semu-semu. 还有几位传道和师母。 Saudara juga nggak terlalu kenal saya.
弟兄姐妹也不可能太更深的认识我。 Nah sekarang, bagaimana saudara bisa mengenal saya? 所以现在你们如何更加的认识我呢？ Saya ambil contoh lebih jelas lagi. Musnatan kemarin bilang ada 700 yang hadir kira-kira. Dan malam sebelumnya 500. Nah tentu Musnatan mungkin tidak pernah bicara satu persatu seluruh jemaat dari sekolah minggu sampai orang tua selesai semuanya satu persatu. 所以马特牧师说，昨天有700多位，还有前一天是差不多500多位。当然，他不可能是仔细的讲到由从哪一个团契的弟兄姐妹们来参加。 Tapi sekarang saya mau tanya. Jawab ya pertanyaan ini. Apakah di sini ada yang tidak kenal Musnatan? Angkat tangan. 如果不认识喜拿单的，请举起手来。 Disuruh angkat tangan langsung ketawa semua. Nggak berani. 没有人再敢举起手了。 Nah, contoh saudara-saudara. Saya khawatir nih. Habis saya khotbah karena belakangan ini habis saya khotbah orang seminggu 2 minggu kemudian susah nyebut nama saya, nggak ingat pengkhotbahnya namanya siapa. 我讲到我呢，一两个星期后，人家就很难提起我的名字的。 Mereka cuma ingat pendeta yang botak itu loh. 他是说头秃光的牧师。 Saya kasih tahu ya. Ini memang pergumulan pasti orang ingatnya begitu ya. Saya sampai dibecandain sama orang tua begini. 所以有人家起了开个玩笑。 Saya kan pimpin satu komunitas orang tua yang rata-rata umur 60-an, 70-an itu begitu banyak umur 70-an. Saya udah biasa ketemu yang umur seperti 我 itu. 有带领着一些的70、80岁的团契的家庭团契， Lalu karena akrab udah seperti anak, mereka bercandain saya begini. 因为他跟我很接近，所以他已经认着我，把他当他们的孩子了。 Fu Mukse, 他们就说胡牧师， Tuhan itu sayang sama kami lebih dari Fu Mukse. 神爱我们超过爱胡牧 Saya 师 mau。tanya, ada jemaat yang berani ngomong begini ke Musnatan? 有人敢说这样的话吗？像许拿丹说这样的话 Saya，bilang, emang kenapa? 我说为什么呢？ Karena firman Tuhan berkata sampai putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. 因为圣经里面说，到你的白头偕老，神一 Saya 定 bilang 一定要拥抱着你。 Ini orang tua pinter juga ya. 这老人这边是很精明的， Karena rata-rata rambut udah putih. 因为他们已经头发洁白， Terus saya balikin mereka. 所以我再反过来， Bapak-bapak, 弟兄们， betul Tuhan paling sayang sama kalian. 对神很爱你们， Tapi tahukah kalian, 但是你们知道吗？ saya setiap hari selalu mendapat izin dari Tuhan. 我每天得着主的允许， Saya adalah orang yang paling dapat banyak izin dari Tuhan. 我得到最多神的允许。 Dia kaget. Kenapa? 是什么原因呢？ Saya bilang, Alkitab berkata, 圣经说， tidak sehelai rambutmu pun jatuh tanpa seizin Tuhan. 你的头每掉一个头发，神一定保护你的， Jadi tiap hari saya cukur rambut Tuhan pasti izinkan. 所以神已经保护了我。 Bapak Ibu, bagaimana mau mengenal saya? 弟兄姐妹们如何呢？更加认识我呢？ Saudara perlu yang namanya interaksi dengan saya. 所以我们彼此的交谈。 Saudara kalau hanya observasi masuk ke IG saya, lihat Pak Fu pernah dari mana, suka makan apa, waktu makan foto apa. Nah saudara observasi kehidupan saya, itu bisa salah dan kurang lengkap. 如果只有在观察我，就像好像在一个观察我的喜好是什么，可能还不太接近真实的我。 Bapak Ibu punya IG? 我们大家可能有一个吧， Punya IG? Jawab dong. 有 Punya? 大家都有一个。 Jangan lupa follow saya. Punya YouTube? 你 Nah 们 nanti 有 ketik nama Fu Kwek Kiong, subscribe ya. 也是有富贵的。 Nah kita bisa, saudara bisa kenal saya. Seperti saya mengenal Pak Musa. 我们可以彼此的认识。 Orang Musa yang dulu kasih mana, ini Musa kasih bakmi Hongkong. 以前摩西是给玛瑙，现在是给他侧面。 Kami mengenal dari interaksi kemarin. 所以我们彼此跟人家认识，因为我们彼此的交谈。 Nah melalui interaksi tersebut, saudara jadi tahu. Oh Pak Fu kalau makan itu nggak suka pakai sambal terlalu pedas.
所以我更加可以彼此了解对方。现在我更了解了，原来胡牧师他不喜欢吃太辣的东西。Oh, Musufu orangnya kalau makan suka makan ikan. 胡牧师喜欢吃鱼的之类。 Nah saudara, mulai lebih mengenal karena ada interaksi. 因为有更深的了解，才有更深的交谈。 Nah, karena itu kita harus tahu bahwa sama seperti kita tahu Pak Jokowi. 就是他们要了解，现在我们想要了解 Jokowi 总统， Tapi apakah di sini ada yang berinteraksi dengan Pak Jokowi? 是不是我们之间有跟 Jokowi 总统有之前发过私人的关系呢？ Kalau ada pasti sudah foto bareng. 如果有一定，我们一起拍照了， Betul kan? 当 Nah, 然是这样。 saudara, kalau kita lihat kebenaran ayat firman Tuhan tadi, 如果我们看着这一切的真理来告诉我们， dikatakan firman menjadi manusia. 所以它里面写的道成了肉身。 Di titik ini bukan kita mengobservasi Allah. 在这方面，不是我们在观察神， Observasi itu adalah bagian dari yang namanya discovery. 观察是我们在发现到一件事情，我们发现了一点事情。 Jadi kalau saya tutup wajah saya dengan Alkitab, 所以我遮盖我的脸， ada orang yang datang dia tutup wajahnya dengan kertas, 如果有这样的来，我遮盖我的脸， saya nggak tahu dia siapa. 你不知道我是谁， Nah maka saudara harus membuka kertas itu baru lihat oh ini orangnya. 所以我把遮盖我的脸的脸部板躲开，拿开才人家可以认识我。 Nah manusia mencari tahu tentang Allah 所以一个人在寻找神的时 itu 候， discovery. 他是在发明到， Manusia mencari tahu tentang Allah itu observasi. 就是人在寻找神，就好像在观察神这 Tapi 样。 Alkitab berkata Allah menjadi manusia 但是圣经告诉我们，道成的肉身就是神成为人， di situ Allah mau kita berinteraksi dengan dia 所以神要我们跟他有彼此的交往， dan berelasi dengan dia. 跟他有彼此的交往， Katakan dua kata ini, interaksi, 彼此的交谈， relasi. 彼此的交往， Maka lahirlah toleransi. 所以我们能够彼此的了解。 Maka kalau kita lihat radikal, 所以我们 orang yang nggak bisa toleransi 所以我们看见那些恐怖分子，他们不能够了解， karena tidak punya interaksi 因为他们从来没有跟我们有一些 dan 关系， dan tak punya relasi. 所以没有跟我们任何的关系。 Bisa setuju dengan saya? 那么同意吗？我的意见。 Orang tanya saya, Pak Fu bagaimana? Kok ini radikal, yang ini keras? Bagaimana bisa ada toleransi di Indonesia? 我们看到在印尼有很多的恐怖分子，为什么呢？因为他们不能够彼此的交谈、彼此了解， Saya bilang butuh interaksi dan relasi. 所以我们需要这个关系来彼此和睦 Nah,。maka Allah menjadi manusia. 所以神成为道成的肉身， Kita lihat bahwa kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa Allah bertindak memberikan Yesus anaknya. 所以我们不可能认识神，如果神不自己彰显他自己， Apa itu kata firman di Alkitab, bahasa aslinya? 就是神的话语是什么样的？他的原文是怎么说呢？ Logos. 就是 logos。 Saudara, logos akar katanya apa? logos 的根词是什么呢？ Ini saya minta maaf dulu ke penerjemah, saya belum kasihkan kata-kata ini. Logik, logika, logik, 就是逻辑， logika. 逻辑就是我们 Jadi 的。 firman menjadi manusia itu adalah logos jadi manusia. 所以道成肉身就是这个神的话有 logos 成为了人， Akar kata logos itu logik, berarti logik jadi manusia. Logika menjadi manusia. Logikanya Allah. 所以 logos 就是这个逻辑的根词，就是神的智慧道成了肉身。 Jadi perhatikan kalimat ini. Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal logika Allah. 我们不可能能够了解神，如果我们不认识神的话语，就是神的智慧。 Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal kata-kata Allah. 我们不可能认识神和智慧，如果没有认识神的话语。 Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal Yesus. 我们不可能认识神，如果我们没有
认识主耶稣。 Saudara, kenapa manusia susah mengerti Tuhan? 为什么我们很难了解神的存 Mengapa 在 orang 呢？ berkata Tuhan susah dimengerti? 为什么我们说很难了解神呢？ Saudara, Yesus berdiri dan berkata, 耶稣站起来对大家说 kalau engkau melihat aku,：“ 如果你看到了我， engkau melihat Bapa. 你就是看到了天上的父。 Saudara, kalau engkau mau mengenal tentang pengampunan Bapa, 所以你要了解神的施恩和怜悯， kenallah pengampunan dari saya. 所以你要先认识主耶稣的施恩的怜悯。 Kalau engkau mau mengenal kasih Bapa, 如果你要知道了解神的爱， engkau harus kenal Yesus. 你要认识主耶稣。 Kalau engkau mau melihat kemurahan kasih karunia Bapa, 要知道神的宽恕， engkau harus kenal Yesus. 你要先认识主耶稣。 Yesus dalam satu bahasa, ya, Jesus is the ultimate supreme revelation of God. Bahasa Indonesianya, Yesus adalah pewahyuan tertinggi dari Bapa. 因为耶稣是具体的体现了神的存在。 Karena itulah kalau kita lihat Injil Yohanes, 我们看着这个约翰福音的 ada 7 perkataan Yesus 有主耶稣的器具宝贵的话， yang tidak dimiliki di Injil-Injil lainnya. 所以在其他的福音没有记载。 Saudara tahu 7 perkataan itu apa? 你知道吗？这七句话是什么？ Saudara, akulah roti, Yesus berkata. 主说我是这个粮食， Artinya apa? 他的意思是什么呢？ Hidupmu tidak puas, 你的生命你觉得不满意 engkau 吗？ mengalami kelaparan 或者感到的非常的饥饿 akan kebenaran, 饥饿的对真理的饥饿， akulah roti hidup. 我就是生命的粮。 Kamu hidup di dalam kegelapan, 你活在这个黑暗里， Yesus berkata, 主耶稣说 akulah terang. 我就是世界的光。 Kamu tidak memiliki jalan keluar di dalam kehidupanmu, persoalanmu, 在你的生命里面，你没有找到出路， akulah pintu. 我就是门。 Kamu tidak memiliki pemimpin, tidak tahu arah kemana, tidak ada yang membina, membimbing. 你没有一个人带领前面的路， Akulah gembala yang baik. 我就是好牧人。 Engkau mencari tentang misteri kematian. Setelah mati kemana? Apakah manusia akan sia-sia dalam hidup ini? Hanya hidup untuk makan, tua, lalu mati? 你在寻找死的后的后果是什么？ Engkau takut akan kematian. 你非常对死的害怕。 Yesus berkata, 耶稣就说 akulah kebangkitan.：“ 我就是复活。 Ketika engkau berkata, bagaimana aku bisa di dalam hidup ini tidak terpisah dengan Allah?” ”所以在你生命中，我怎么样可以主能够连接在一起呢？ Yesus berkata, engkau tinggal di dalam aku, maka aku di dalam engkau. 所以主耶稣 Akulah 说 pokok anggur.：“ 你要住在我里面，我在你里面，我就是真葡萄树。 Katakan wow. ”我们可以说：“哇，非常了不起！ Saudara, wow, 7 kalimat ini begitu dahsyat diungkapkan 这 Yohanes. 这七句话非常的对我们人生的非常的宝贵。 Saya begitu kagum cara Yohanes dipimpin oleh Roh Kudus menuliskan 7 kalimat Yesus ini. 我非常的羡慕圣灵引导约翰来写的约翰福音。 Mari kita kembali melihat bahwa mengetahui dengan mengenal, observasi dengan interaksi itu berbeda. 所以我们这观察还有更深的认识是两回事。 So jangan hanya mengetahui kebenaran, bukan hanya mengetahui kebenaran. 我们只是认识真理， So harus mengenal kebenaran itu. 我们要更了解真理。 Saudara tahu Pak Jokowi? 我们也可能知道周国威总统， semua. Ada yang kenal Pak Jokowi? 你认识周国威吗？ Beda kan? 那个是两回事了。 Nah, saudara, kebenaran itu 所以这个真理 bukan hanya bicara tentang statement of faith, pernyataan iman, pengakuan rasuli. 不是讲到这个使徒行传。 Tadi saya katakan saya nggak bisa Mandarin. 我刚才说我不太会讲 Tapi 华语。 kalau saudara dengar saya mengatakan kalimat ini, luar biasa Mandarin saya. 如果您听我说这几句话，你就看。 Wo 觉得 sin 是 sang ti, qian nen de fu,
Chong Chao Tiandi itu cu. Insing mingkan, waduh, itu kan tiap hari saya baca, tiap minggu saya baca sejak sekolah minggu di gereja, bertumbuh dalam gereja Chinese Church. 因为我是从这个华裔教会成长的，所以我每个星期都要念这个使徒圣 Saudara, 经。 pengakuan iman dengan kelakuan iman itu berbeda. 所以我们的信心的行为和我们的信心的宣告是 Kita 两 bisa 回事。 punya pengetahuan tentang kebenaran. Saya contohkan sepanjang ini. 我们可能知道的智慧有这么长， Kalau yang kita lakukan cuma segini, 但是我们做的怎能这么少？ berapa yang jadi milik kita? 有多少成为我们的呢？ Halo, yang di atas. Saya Tunjukkan sampai nak tangannya. kewa-kewa Segini tangan. apa segini? Biar 是 saya 这 lihat. 么长还是这 Seberapa? 么短呢？ Ini yang jawab yang di atas nggak ada yang nunjuk, cuma Pak Herodes yang nunjuk nih. 这犀利王给我一个答案。 Waduh, Pak Herodes bilang menderita jadi Pak Herodes disebut terus. Enggak, hanya berhenti di Natal ini Pak. 就在这个圣诞节，他成为犀利王。 Saudara, kita bisa tahu kebenaran sepanjang ini. Yang kita lakukan segini, kita cuma memiliki segini. 我们所知道的真理是这么长，但是我们能行的是这么短，所以我们拥有的是这么少。 Iman Kristen bukan hanya berhenti di pengetahuan akan kebenaran, statement of faith. 所以是信心，这不是只有在我们的智慧而了解而已， Bukan berhenti di pengakuan, bukan hanya berhenti di pengetahuan. 不是只是我们的信心宣告，或是我们的智慧知道而已， Tapi harus berlanjut kepada pengenalan. 这是继续的更了解、更深入的了解。 Saudara, saya berikan satu kisah yang menggugah hati saya. 我给大家一个例子， Di tahun 1964, 1964年， seorang bernama Kitty Genovese 有一位名叫 Kiki Channel， tinggal di sebuah apartemen dengan kurang lebih 280, hampir 300 kamar. 他住在一个公共房子，就是高楼300多间的。 Pada waktu itu terjadi pembunuhan berantai. 当时有一个谋杀案， Saudara, dan pembunuh berantai tersebut pada hari itu datang ke apartemen tersebut. 而且这谋杀案的凶手来到他的家， Dan Kitty adalah korban dari pemerkosaan dan pembunuhan. 所以 Kiki 成为他的犯人。 Ceritanya begini. Si anak perempuan ini, Kitty ini sempat berteriak. 这个受伤者被曾经喊叫一下， Waktu di malam yang begitu sunyi, dalam keadaan senyap, tiba-tiba ada teriakan, tolong, help me, help me. 所以在这个很平静的夜晚里，突然间有一个大声的喊叫：“救我，救我！” Saudara tahu apa yang terjadi? 发生了什么事呢？ Apartemen yang udah matikan lampu, orang udah tidur, tiba-tiba lampu nyala, buk, 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 nyala. 全部的家的灯打开了， Wow, penjahat yang memperkosanya itu ketakutan. 所以凶手他非常惧怕。 Perempuan si Kitty ini merasa ada harapan dengan lampu-lampu yang nyala. Berarti orang terdengar dan terbangun. 所以 Kitty 觉得有希望了，因为灯已经打开了。 Si penjahat yang perkosa dia langsung cepat-cepat lari kabur. 这个凶手快跑掉。 Tapi waktu dia lari kabur, 当他跑掉的时候， dia perhatiin tidak ada satu orang pun yang keluar dari lampu yang nyala tersebut. 但是他发现到没有一个从他们的家里出来看情形是怎么样， Nggak ada yang keluar menolong. 没有一个人出来救。 Setelah lampu-lampu itu dinyalakan, 当这个灯打开的时候， bahkan ditutup kembali. 又再把它关掉。 Penjahat itu 这个凶手 yang sudah melarikan diri 已经跑掉了， kembali lagi ke Kitty. 又再回到这个 Kiki 的 Dan 家， akhirnya Kitty dibunuh. 被他杀了。 Saudara tahu berapa lampu yang menyala sampai dihitung oleh polisi ketika mereka ulang TKP. 所以他们在重复这个那时发生的情形，他们算有几间的家的灯打开， Ada 38 kamar yang pada saat teriak minta tolong menyalakan lampu. 有38间的家把灯打开， Tetapi tidak satu pun yang turun untuk menolong. 但是没有一家他们愿意出来帮助。 Saudara, apa artinya bagi kita 这是什么意思呢？ ketika mendengar hal ini? 当我们听到这个故事， So ketika manusia dalam tangisan di dunia,
当我们在这个世界流泪的时候， ketika dalam jeritan minta tolong, 当我们在这个世界呼喊求救的时候， ketika iblis datang membunuh manusia, 当魔鬼来就是要杀我们的人， mencuri sukacita, 来偷了我们的喜乐， membinasakan manusia, 或者灭了我们人类。 dalam ketakutan manusia menghadapi dosa, 在人类面对恐惧、面对这个罪恶， dalam persoalan bergumul dengan maut, 这是在面对这个死亡的 dan 挣扎， manusia yang menghadapi intimidasi daripada iblis. 这是被魔鬼的恐吓。 Yesus turun ke dunia. 耶稣自己来到这个世界上， Saudara, apa arti Natal buat kita hari ini? 这个圣诞节对我们 Bahwa 是什么 Tuhan 意义呢？ mendengar jeritan kita. 就是神垂听了我们的呼求的声音。 Tuhan bukan seperti orang-orang yang di 38 apartemen yang nyala lampunya yang tidak bergerak turun. 神不是像那些38间已经打开了灯，但是没有任何的反应。 Saudara, apa arti Natal hari ini buat kita? 所以圣诞节今天对我们的什么意义呢？ Bahwa Allah mendengar tangisan kita. 就是神垂听了我们的流泪的喊声。 Saudara, apa makna pagi ini Natal buat kita? 所以今天早上的圣诞节， Bahwa Allah mendengar dan tahu akan ketakutan kita. 所以神深深的了解并回 Karena 应了 itulah 我们 dia 的呼求。 turun ke dunia. 所以神来到这个世界上， Yesus tahu kita butuh pertolongan. 神知道我们需要他的帮助， Yesus tahu kita menderita. 他知道我们在受苦。 Manusia lahir, hidup, sakit, mati. 人生老病死， Yesus tahu kebutuhan kita. 神知道我们人的需要， Yesus mengenal penderitaan kita. 神知道我们所受的苦， Dia peduli akan kesepian 他 kita. 知道我们的孤单， Dia bisa merasakan akan apa yang kita rasakan. 他深深的了解。 Itulah arti firman menjadi manusia. 所以这个道成肉身的真正的含义就是在这里。 Boleh tepuk tangan buat Tuhan 我 ya. 们一起掌声为我们的主。 Tuhan kita baik. 所以我们的神 Saudara, 非常善的 Apa 神。 arti firman menjadi manusia? 所以道成肉身的什么 Bahwa 含义呢？ yang ilahi menjadi jasmani. 所以神圣的已经成为肉身， Dia yang kuat, yang bertata, turun ke dalam keadaan lemah. 所以他在至高之处，他降生了在这个世界。 Dia di tempat yang maha tinggi, sampai turun di tempat yang paling rendah. 他在至高之处的位置，愿意降卑来到这个世界。 Dia yang kaya menjadi miskin. 他是个富有的，为了我们成了贫穷。 Dia yang mulia menjadi hina. 他是非常被崇高的，愿意为我们成为一个 Dia yang 卑微的 tidak 人。 terbatas, dibatasi. 他是无限的变成有限。 Saudara, hari ini saya mau berkata, 所以今天我们向大家告诉大家， Tuhan merasakan apa yang kamu rasakan. 神了解、感受到我们所感受到的， Tuhan menangis dengan apa yang kamu tangisi. 神也是跟我们一起流泪。 Tuhan merasakan dan mengenal penderitaan seperti yang saudara alami hari ini. 神也是了解我们所面对的挣扎。 Saudara tahu pada masa itu ketika di dalam khotbah semalam tentang gembala-gembala, kemarin pagi tentang gembala-gembala. 所以昨天的讲到就讲到这个牧羊人， Saya habis khotbah saya terus memikirkan. 我讲到我一直在思考， Tuhan benar-benar tidak memilih Imam Kanas, Imam Kayafas dan politikus untuk menyatakan diri. 所以神不需要那些法利赛人来彰显他的信心的行为， Tetapi kepada Dob penjaga-penjaga ternak yang 所以神是像彰显的这个牧羊人来彰显这个大喜的信息。 Bapak Ibu tahu orang yang memberi makan ternak, orang yang memberi makan ternak orang 那个牧羊人是喂那个羊群， dan ternak yang mereka kasih makan dijual orang yang beli ternak bawa untuk persembahan ke bait Allah. 所以这些牧羊人就是牧养这些羊，要献上给神，成为赎罪祭。 Tetapi yang memberi makan ternak ini adalah orang yang kotor, dia nggak boleh masuk bait Allah. 但是喂养这些羊的人，他不可以进去这个圣殿。 Tetapi saudara, Yesus lahir justru di palungan, 但是主耶稣降生是在一个马槽里， di tempat yang disebut tempat makan ternak. 这是马槽里，就是马吃草的地方。 Saudara, inilah Natal yang dimana Tuhan menjungkir balikan segala pengertian manusia. 所以神把一些我们的逻辑全部颠反了。
Izinkan saya mengambil sedikit waktu membacakan satu bagian ayat Ibrani pasal 2 ayat 14. 所以为什么大家问希伯来书 Pasal 2, Ibrani pasal 2. Kalau boleh ditampilkan, bisa ditampilkan juga, boleh. Ayat 14 dan ayat 18. 希伯来书 Ibrani pasal 2. 希伯来书第2章 第4节 14. 第14节， Saya bacakan ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Siapa mereka ini? Saudara saya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 12 ayat 14. Saya dalam bahasa Indonesia saja ya. Kita lanjut. Saudara, apa arti Ibrani pasal 2 ayat 14 ini? 所以希伯来书的第2章第14节的含义是什么呢？ Di sini dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging. Siapa anak-anak darah dan daging? 而你既是同有血肉之体，他是谁呢？ Siapa anak 他 darah 们 dan 是 daging? 谁呢？ Coba sekarang yang datang dengan pasangan ya. 我们有跟配偶一起来到教会的， Coba pegang dikit lengannya, terus tarik dikit. 你拿 Kerasa sakit nggak? Jangan ya, cubit dikit. Itu darah dan daging, saudara. 这是血， Saudara dan saya. 就是血肉，都是我们大家都是有血肉的， Karena kita anak darah dan daging, 就是我们是使血肉的儿女。 Ibrani berkata, 所以希伯来书告诉我们， maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. 所以神他自己既然被成为人，来像我们一样的情形来受试探。 Ayat ini membuat saya sadar satu hal. 这节经文叫我们提醒了一件事， Membuat kita bersama-sama masuk satu pemaknaan kesadaran bersama-sama. 所以更加提醒这个深入了解圣经的含 Karena 义。 ini anak-anak dan daging, dia menjadi sama seperti anak-anak dan daging itu. 所以肉体这儿女就是一样，像我 Apa 们一样。 artinya? 它的意思是什么呢？ Saudara tahu nggak Yesus pernah lapar? 你知道耶稣曾经饿过， Saudara tahu Yesus pernah menangis? 我们也知道耶稣曾经流泪过， Saudara tahu Yesus pernah alami namanya miskin? 所以说曾经的贫穷， Nggak punya rumah. 就是他连家都没有。 Nih, saya ajak kita lihat. Alkitab berkata, Yesus bilang, burung punya sarang, 所以圣经里面说， anak serigala punya lian, 鸟子有窝， anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. 神的儿子没有城头的地方。 Waktu Lazarus meninggal, 当拉萨路死了之后， sebagai pribadi yang kehilangan sahabat, Yesus menangis. 他失去了他的好朋友，他在那边也是 Saya tahu 流 Yesus, 泪。 doa Yesus pernah ditolak. 我们听过吗？主耶稣的祷告被拒绝， Ayo jawab. Saudara pernah tahu? 你知道吗 Doa？ Yesus pernah ditolak? 主耶稣的祷告被拒绝， Oh jangan. Saudara berkata, doaku ditolak. Yesus nggak mungkin bisa merasakan. Iya dia menjadi sama, tapi dia nggak pernah. Kalau Yesus kan dia Tuhan. 我可能耶稣是神，他的祷告一定被神垂听。 Ketika dia menjadi manusia, doa Yesus pernah ditolak. 当神道成肉身，他的祷告也曾被拒绝。 Ya Bapa, 阿巴父啊， kalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. 如果可以这样子把这个碗把它辞去， Tetapi kalau 这个 tidak, 杯辞去， tetapi kalau tidak, 如果不要照我的意思， kalau bukan kehendakmu, 不是照你，不要照我的意思， biarlah aku mau tetap. Kalau engkau tidak melakukannya, aku akan tetap minum. 愿照你的意思而行。 Yesus minta biarlah cawan ini berlalu. 耶稣曾经求过这个杯辞去， Apakah Bapak jawab? 天父有回答吗？天父没有回答。 Satu lagi, 还有一个， ditinggal oleh Bapa. 父离开了他。 Saudara perhatikan, sepanjang
4 Injil, Yesus selalu memanggil yang di atas itu Bapa. 在这个四个福音里面告诉我们，主耶稣每次的称呼神是他的父。 Kapan Yesus pernah memanggil dengan kata Allah? 主耶稣从什么时候有叫神是他 Hanya 的神 satu 呢？ kali, 只有一次， hanya dalam satu keadaan. 就是在一个状况之 Saat 下， kapan? 就是在什么时候呢？ Waktu di atas kayu salib. 就是当在十字架上。 Saudara begitu menakjubkan. Saudara tahu bahwa hubungan Yesus dengan Bapa begitu dekat sehingga waktu murid mengajar berdoa, Yesus berkata, doalah demikian, Bapa kami yang di surga. 学生教导他的门徒如何的祷告，就是我们在天上的父。 Waktu di Yohanes 17 Yesus berkata dalam doa, Bapa jadikan mereka satu seperti aku dan engkau satu. 好像在约翰福音的17章，让他们像我们合一一样。 Oh, sebuah keintiman doa yang begitu luar biasa, Bapa. Engkau dan aku satu. 神跟父是合一的， Tapi di manakah kesatuan itu ketika di kayu salib? 但是这个合一当主在十字架上，那个合一 Justru di 在哪 saat 里呢？ itu Yesus berkata, Eli, Eli, Allahku, Allahku. 所以他说：“埃里，埃里，我的神，我的神， Mengapa engkau meninggalkan aku? 为什么你离弃了我？” Saudara, bukankah ini semua membuktikan Yesus bisa merasakan yang kita rasakan? 所以这证明了主耶稣了解我们的生命的痛苦。 Saya tidak tahu pergumulan apa kita hari ini. 我不知道我们现在所面对的挣扎是什么问题， Tetapi sebelum kita pulang, 但是我们还没有回家之前， percayalah Yesus tahu apa yang kau alami. 你们要相信主耶稣真的了解我们所面对的情况。 Di hari Natal kita sering bernyanyi lagu Penasehat ajaib. Yuk sama-sama nyanyikan. 1, 2, 3. Penasehat ajaib. Terus layang kau perkasa Raja Damai. Saya mau tanya saudara, kalau kita punya masalah, 如果我们面对一个问题， masalah kita itu lagi ribut sama istri mau cerai. 比如说我们跟妻子闹得很僵， Dan masalah ini ditimbulkan karena masalah ekonomi yang membuat masa perceraian itu muncul. 所以闹得很僵的时候，是因为经济的问题，把这个婚姻差不多要裂开了。 Lalu saudara cari konselor. 所以我们找一个能够辅导我们的， Saudara pilih yang mana? 你找那个辅导家， Satu konselor, 一个辅导， dia tidak pernah menikah, 他从来没有结婚过， dia nggak tahu masa perceraian, 他不知道内容的情形， ya memang dia nggak menikah. 因为他从来没有结婚过。 Atau ada satu konselor, 或是一个辅导人， saudara tahu 你知道， dia dulu pernah ngalamin 他也曾经 dari 经历 kaya 过 jatuh miskin 从富有 sampai 变成 istrinya 贫穷， tinggalkan dia, 她的丈夫离开了她， sampai keluarga mereka ribut hampir mau cerai. 他们家庭闹得很僵。 Terus sekarang keluarganya udah pulih. 现在他们的家庭被恢复了， Wah, semua orang tahu keluarga ini. 每一个人都知道这个家的人。 Saya mau tanya, pilih nomor 1 atau nomor 2? 你选择哪一个辅导家呢？ Ayo. Nomor 1 Iya. atau nomor 2? 第一还是第二？ Wah, ini susah kalau nanya di masa kampanye, susah ya nggak berani. Saya baru ingat, sorry. Nanti semua 2 pas difoto lagi sama fotografer. Waduh, GKBC. Soalnya pasti pilih nomor 2 kan? Kenapa? Karena dia bisa merasakan saya. 我们已经选择这个第二位的辅导，因为他能够 Dia 了 pernah 解， ngalami. 他也是曾经经历了过。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱主内弟兄姐妹们， hari ini 在今天 saya tutup dengan satu hal lagi untuk kita. Tadi firman jadi manusia. 我结束我的讲道是 Dia bisa merasakan kita. 道成肉身，他能够理解、了解我们的情况， Diam di antara kita. 住在我们当中。 Dengan cepat saya ingin, Pak, saya minta waktu sedikit ya. Saya bersyukur ini ibadah sekali kan? Nah, kalau minggu kemarin kan 2 kali. Khotbah pertama terbentur dengan waktu di ibadah 2. Iya kan? 昨天有2次的机会， Nah, kalau sekarang ini 今天 agak bebas waktunya. 比较自由的时间， Paling kita 1 jam lagi ya, saya khotbah. 记得在一个 Ini 钟而已。 kenapa lu nggak percaya betul ngomong? Saudara, saya udah bilang ya, kalau buy one get one free, seneng kan?
我们买一送一，大家都很喜欢。 Ini saya jauh-jauh loh, saya diundang khotbah 30 menit, saya tambahin buy one get one free. 30 menit tambah 30 menit lagi kan. 结果30分钟再加30分钟怎么样呢？ Saudara, diam di antara kita. 神就在我们当中。 Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi. 这是约翰福音第1章第14节， Di dalam bahasa Yunani memakai kata skino. 就是 skino。 Skino ini kalau kita pelajari cuma dipakai untuk menjelaskan tentang tenda. 就是 Tabernakel. 就是解释到这个帐篷。 Tabernakel. Mari kita kenal apa itu tabernakel. 帐篷里面是什么呢？ Saudara, tabernakel ini di Keluaran pasal 33 ayat 18. 在出埃及记讲到， Ini gara-gara permintaan Musa. 就是因为摩西的要求， Musa kerinduannya bagus loh, mau lihat kemuliaan Tuhan. 所以他要看到神的荣耀。 Coba saya bacakan buat kita ya, sejenak ya. Keluaran 33 ayat 18. Saya bahasa dalam bahasa Indonesia aja ya Pak. Keluaran pasal 33 ayat 18. Benar ya. Oke. Perhatikan bersama-sama. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini kalimat Musa. 求你显出你的荣耀。 Musa ingin melihat kemuliaan Allah. 摩西想看到神的荣耀， Jawaban Tuhan apa? 神的回答怎么样呢？ Lihat ayat 20. 在第20节， Tuhan bilang, lagi firman Tuhan. 神又说 Engkau tidak tahan memandang wajahku. 你不能看见我的面， Sebab tidak ada orang yang memandang aku 因为人见我的面 dapat hidup. 不能存活。 Artinya kalau orang memandang Tuhan 意思说，人看到神的面 pasti mati. 一定要死。 Lalu gimana caranya? 那有什么方法呢？ Musa bilang, aku pingin lihat kemuliaanmu. 我很想看 Aku 你的 pingin 荣耀， umat Israel mengenal kemuliaanmu. 我很渴慕以色列人是能够看到神的荣耀 Tuhan。berkata nggak bisa. 神说不可 Kalau 能， lihat 不可能 kemuliaanku 如果你看我的荣耀， pasti mati. 必定死。 Terus Tuhan yang kasih solusi. 所以主了给的解答， Tuhan bilang gini, ini arsiteknya Tuhan nih. 这是个神设计的。 Tuhan bilang kamu bikin sebuah tabernakel. 主说你要建造一个Ukurannya begini, tenda. 一 Ukurannya 个 begini. 一个帐篷，是神所造的，给他 Lalu 们的 yang 尺 unik, 寸， yang unik ada pelataran, 就外在都是外面 ruang kudus, 圣洁 ruang maha kudus. 是圣洁， Ruang kudus dan Itu ruang sensor. maha kudus, 圣所还有至圣所， kamu harus kasih tirai. 也有给一个幕， Aku akan hadir di situ. 我就在那边存在，我的 Dan- 荣耀就降临在那边。 Dan yang boleh masuk ruang maha kudus hanya imam besar. 所以可以进入至圣所的只有大祭司， Jadi imam pun ada imam besar, imam kecil. 祭司有大祭司，还有祭 Lihat 司。 ya. Ruang dipisah, ruang maha kudus, yang boleh masuk cuma imam besar. 所以至圣所只有大祭司可以进入这个 Dan 大， hanya Itu boleh 1 tahun sekali. 只有1年1次而已。 Saudara, jujur, susah nggak lihat kemuliaan Tuhan? 所以容易吗？要看到神的荣耀。 Saudara, kalau mau tahu, tabernakel adalah tempat yang paling ditakuti oleh bangsa Israel. 所以圣洁的帐篷是以色列所惧怕的。 Setiap tahun imam yang masuk, 所以每一年这个大祭司要进入这个至圣所的时候， ketika tidak kudus di hadapan Tuhan, 当他不圣洁， mati di dalam. 他就死在里面。 Saudara, tabernakel adalah tempat yang paling mengerikan di seluruh dunia. 所以这个世界上最恐怖的就是这个至圣所， Khususnya ruang maha kudus. 至圣所是人家最惧怕的地方。 Tetapi apa arti Yohanes pasal 1 ayat 14? 这是约翰福音第1章第14节的意思是什么呢？ Firman itu telah menjadi manusia 道成了肉身， dan diam di antara kita. 住在我们当中。 Kata diam ini pakai bahasa apa?
住在我们中间是用什么词呢？ Ternyata memakai kata skino. Sama seperti tabernakel. 就是用 skino 这个词，这是它像在帐篷里面神的存在。 Jadi waktu Yohanes menulis bahwa firman itu diam, tinggal, itu berkata bertabernakel di antara kalian. 所以就是意思说，神的帐篷已经在我们的心里面。 Saya belajar satu makna. 我学着一个功课， Natal adalah cara Tuhan mengakhiri sistem agama. 所以圣诞节是神的方式来解除这个宗教。 Natal adalah Allah yang telah menyatakan kemuliaannya tanpa manusia harus mati ketika melihat kemuliaan. 所以圣诞节是神彰显的荣耀，但是没有一个人必须要死。 Natal adalah kemuliaan Allah telah tinggal di antara manusia. 神的是荣耀住在人间。 Boleh tepuk tangan buat Allah yang 为 baik. 神拍手， Wah, saudara kita tidak lagi takut untuk datang kepada kemuliaan Tuhan. 因为我们不用再惧怕来到神面前， Dia tinggal di antara kita. 因为他住在我们当中。 Dan karena Tuhan telah menyelesaikan sistem ibadah itu yang tidak lagi seperti tabernakel. 因为神设计了，我们可以来到他前面，来到面前来崇拜他。 Ini ada satu percakapan imajiner, fiktif. 就像我们在一个脑海里的想法， Sebuah percakapan yang menggambarkan iman Kristen seperti apa. Saya bagikan untuk kita sebelum saya akhiri. Saudara dari Rahmati bilang, ini pendeta dari tadi bilang mau selesai, nggak selesai-selesai. Gitu ya. Saudara, kita lanjut ya. Amin. Kan 1 jam saya bilang. Amin kan? Kita lanjut. Soal lihat. Suatu hari begini, ada satu orang ya tinggal di negara asing. 一个人住在外国， Lalu tetangganya mencoba ngobrol dengan orang baru, orang Kristen ini. 就是他的邻居要跟他交谈， Dan ingin tahu agamanya apa. 要知道他的宗教是什么 Di mana tempat sucimu? 啊？你的圣所是在哪里呢？ Orang Kristen ini bilang, maksudnya enggak tempat suci, kelenteng, kuil apa gitu. Di mana tempatnya? 圣所，我的意思是，就是好像庙这样的地方。 Tahu nggak orang Kristen ini jawab apa? 所以这个基督徒怎么样回答呢？ Oh, itu maksudnya. 哦，这个如果你的意思是这样， Yesus itu adalah tempat sucinya kami. Tempat sucinya kami. 哦，主耶稣是我们的至圣所的地方 Hah? Kamu nggak punya tempat suci? 啊，你没有至圣所的地方吗？ Yang kalau ibadah kamu harus bawa korban, bersihkan diri, segala macam lakukan itu tempat suci. Kamu nggak punya ya? 因为圣所你必须要洁净你自己，当还没有来到 Orang 你的 Kristen ini bilang 神 kami 的面 punya. 前，我们有， Namanya Yesus. 就是耶稣。 Udah, dia nanya, gini, maksud saya di tempat suci itu kan biasanya ada imam agama yang mimpin ibadah, yang memediasi antara kamu yang ibadah dengan Tuhan dipertemukan. 平常在至圣所的地方有祭司来成为我们人之间的和睦。 Kamu punya imam nggak? 你有没有祭司？ Kalau tempat suci kamu bilang nggak punya, kamu bilang tempat suci kalian adalah Yesus. Imam kalian ada nggak? 你说你们有至圣所，那你们有祭司吗？来带领你们的崇拜？ Dia bilang, kalau yang kamu maksud, yang kami datang ibadah, dia bantu kami ketemu Tuhan, nggak ada. Udah garuk-garuk kepala, kok ini agama apa sih? 哦，如果我们要来到神，不需要别人的帮助，这是没有需要这样的情形。 Jadi bilang, dia tanya, jadi imam besarmu siapa? 所以你的大祭司是谁呢？ Dia berkata, imam besar saya adalah Yesus. 我们的大祭司也是主耶稣。 Wah udah, tetangganya ini lanjut nanya, 所以他的邻居又在问 siapa 他 sih，Yesus? 到底主耶稣是谁呢？ Dan orang ini bilang, dia sudah mati sih, 有人说他已经死了， tapi dia bangkit, 但是现在他复活了， dia naik ke surga. 他升天了。 Hah? Ada imam seperti itu? 哦，有这样的大祭司吗？ Terus kalau gitu bagaimana kamu jalankan ibadah? Kalau nggak ada imammu udah di surga, naik ke surga. 那你怎么举行你的宗教仪式呢？如果你的大祭司已经升天上去了， Maksud kamu ritual itu gimana? Iya, potong korban, bawa korban, sesajen, persembahan, sesuatu untuk dibakar. Kamu
Melakukannya gimana ritualnya? 当然，你们要来到崇拜的时候，敬拜你们的神的，当然是要这些祭物来献你们这个给你们的神。 Dan orang Kristen ini tetangganya menjawab, 所以这个基督徒呢，在回答， kami tidak perlu sesajen. 我们不要再带那个祭物， Karena Yesus pengorbanan yang sempurna. 因为耶稣自己成为我们的完全的祭物。 Saudara, Natal adalah sistem agama yang diakhiri oleh Bapa di surga. 所以圣诞节是神拆毁了宗教的仪式。 Saudara, di masa Natal kita melihat Allah dalam kemuliaannya telah tinggal di antara manusia. 所以圣诞节是表明了神的荣耀 Saudara, kita 在我 bukan 们当 lagi 中。 melakukan ini dan itu supaya diterima oleh Allah. 我们不需要再做这些这那个来才被神接纳， Tetapi Yesus telah melakukan ini dan itu semuanya. Dan lewat Yesus kita diterima oleh Allah. 但是神为我们所做的一切，使我们能够直接来到神面前。 Yesus berkata, aku sudah melakukan yang tidak mampu kamu lakukan. 神说：“我已经做了你们所不能做的事， Aku sudah diterima Bapa, yang Wajib- dimana kamu tidak bisa diterima kalau tanpa saya. 我已经被天父接纳了，是你们是不能够被天父接纳的。 Yesus berkata, aku sudah menyelesaikan apa yang tidak bisa kamu selesaikan. 我已经完成了你们不能完成的事。 Yesus berkata, aku telah menaklukkan ketakutan yang selama ini engkau hadapi. Takut terhadap maut, takut terhadap dosa. 也就是说，我已经打败了恐惧，对这个死亡的恐惧。 Yesus berkata, aku telah mempersembahkan korban yang terbaik. Dan Yesus- engkau hanya percaya kepadaku, maka akan hidup selama-lamanya. 耶稣说：“我诚诚的成为最完全的挽回祭，来到神面前。 Yesus telah melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. 耶稣做的事是我们不能做的事。 Dan Bapa sudah terima kita. 我们神耶稣所做的已经被天父接纳， Selamat Natal, 所以祝贺大 Selamat 家 tahun baru 圣诞节快乐， selamat 新年晚 menikmati 安， kemuliaan Tuhan yang tinggal di antara kita. 享受主的荣耀在我们的生命里面。 Amin. Tuhan Yesus Amin. berkati kita 神赐福 semua. 大家我们每个人。 Mari kita tundukkan kepala. 我们进入祷告， Kita naikkan satu pujian. 我们再唱一首歌。 Boleh saya undang kita berdiri bersama-sama? 我们邀请大家可以站立起来。 Ada satu pujian yang saja kita renungkan bersama. Firman jadi manusia, tinggal di antara kita. Firman jadi manusia, tinggal di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Ada hidup terang bagi manusia. Dia datang untuk kepunyaannya. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, tinggal di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Dia datang untuk kepunyaannya. Yesus kaulah juru, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari kita akui dengan pernyataan pujian ini. Yesus kaulah juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu
bagi setiap jalan. Saya minta biola memainkan pujian ini, setiap not demi not pujian irama ini. Saudara, kita seperti kisah Kitty yang ada di apartemen, di mana iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara, kisah Kitty di tahun 1964 tersebut menggemparkan Amerika. Karena orang-orang menyalakan lampu, tidak satu pun yang turun menyelamatkan dia. Kalau ada satu orang saja dari apartemen turun, maka pencuri itu tidak akan kembali. Penjahat itu tidak akan memperkosa dan membunuh si Kitty. Tapi tahukah saudara, kita lebih menderita dibanding Kitty. Kita bergumul dengan dosa. Kita hidup dalam ketakutan akan kematian. Selama belum bertemu dengan pribadi Yesus, kita gak pernah tahu arah hidup kita. Kita menangis, kita menjerit seperti Kitty. Kita butuh pertolongan. Dan dia Allah yang di tempat maha tinggi mendengar tangisan jeritan kita. Dia mengenal pergumulan saudara. Dia turun dari tempat yang mulia, tinggal di antara kita. Alkitab ditulis dengan jelas, diam di antara manusia, memakai penggambaran tentang tabernakel. Saudara, engkau dan saya tidak punya kemungkinan untuk melihat kemuliaan Allah. Di perjanjian lama, setiap orang yang bertemu dengan kemuliaan Allah pasti mati. Tetapi pada malam Natal, firman yang menjadi manusia diam di antara kita. Skino, tinggal, berdiam, bertabernakel di dalam manusia. Sehingga hari ini kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Yuk, sebelum pulang, ambil waktu 1 menit ini, saya minta saudara yang berdoa. Apa yang menjadi doa saudara di hadapan Tuhan? Masing-masing berdoa. Bicara kepada Tuhan. Ayo bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehubungan kita dengan Tuhan bukan discovery, bukan observasi, bukan mengetahui Tuhan. Tapi Tuhan mau kita berinteraksi dengan Tuhan, mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Karena itu menjeritlah, curahkan isi hatimu. Teteskan air matamu, bawa hati yang hancur kepada Tuhan. Saya tidak mengenal persoalanmu, tapi Tuhan tahu. Tuhan peduli masalahmu. Dia memahami pergumulanmu. Dia mengalami, mengerti apa yang engkau, dan dia merasakan. Bicara sama Tuhan. Kasih tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Berdiam di hadapan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan yang mengalir. Cintanya memelukmu. Tangannya yang berlubang paku menjamah. Yesus, kaulah juru selamatku. Katakan, ku akui kau Tuhan bagiku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi masa gelapku. Bagi masa gelap. Kau pintu bagi buat semua jalan. Kau pintu bagi jalan. Bapa, terimalah ibadah kami di hari Natal yang penuh kebahagiaan ini. 25 Desember 2023 biarlah tercatat bukan hanya sebagai sejarah, bukan hanya sebagai fakta, tetapi GKPJ Jambi ini, Tuhan, Gereja Kristen Proses Jambi, boleh memandang kelahiran Tuhan dari kacamata ilahi. Memandang kedatangan Yesus dari sudut pandang Allah. Melihat perayaan Natal di tahun ini dari tanggal 23, 24, dan 25 dari sudut pandang kekekalan. Terima kasih Engkau mau datang untuk kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau mau diam di antara kami. Terima kasih Engkau membangun tabernakel-Mu di antara kami. Sehingga kami tidak lagi mati memandang kemuliaan-Mu. Tetapi kami boleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur boleh bersama istri, anak kami, suami kami, pasangan kami, keluarga kami beribadah di KPJ pada hari ini. Lawatlah keluarga kami. Hamba berdoa kalau ada yang di lantai 4, ada yang di YouTube yang menyaksikan dan mengikuti secara online. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu. Tuhan jamah kami semua. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengerti pergumulan kami. Menjadi manusia peduli kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. 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 Silakan duduk.